Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi iaitu Cikgu Namizawati binti Cik Muhammad Noor dari SMK Bukit Mercu, Kuala Kangsar, Perak. Saya akan teruskan perbincangan saya pada kali ini iaitu sejarah KSSM tingkatan 4 bab 7 usaha ke arah kemerdekaan. Subtopik yang terakhir dalam bab ini iaitu 7.5 penubuhan parti politik. Kita pergi ke subtopik yang terakhir dalam bab 7 ini ialah 7.5 penubuhan parti politik. Parti politik banyak ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua kerana perkembangan yang semar iaitu semangat untuk membebaskan diri daripada cekaman penjajah. Seterusnya telah mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat. Kepelbagaian parti politik telah mewujudkan kerjasama antara parti untuk mengukuhkan lagi perjuangan untuk menuntut kemerdekaan tanah air. Kemunculan parti politik selepas Perang Dunia Kedua iaitu pada tahun 1940 telah tertubuhnya Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM yang bertarikh Oktober 1945 di bawah pimpinan Dato' Burhanuddin Al-Helmi, yang kedua Ishak Haji Muhammad, yang ketiga Ahmad Bustaman. Dalam parti ini perjuangan mereka adalah yang pertama, melahirkan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu. Yang kedua, menekankan perpaduan antara penduduk berbilang kaum. Yang ketiga, mencapai kemerdekaan dan memperjuangkan Melayu Raya. Seterusnya, parti yang kedua ialah Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak bertarikh 1946 di bawah pimpinan Aban Haji Zaini. Yang kedua, Aban Haji Openg. Yang ketiga, Datuk Patinggi Aban Haji Abdillah. Perjuangan mereka yang pertama memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di Sarawak. Yang kedua, menentang penyerahan Sarawak kepada British. Yang terakhir, penjenamaan semula Persatuan Melayu Sarawak PMS yang diharapkan semasa Jepun. Baiklah, parti yang seterusnya adalah Angkatan Pemuda Insaf ataupun API. Tarikh penubuhan parti ini ialah pada bulan Februari 1946 di bawah pimpinan Ahmad Bustaman. Perjuangan parti ini ialah menggembeleng tenaga pemuda sebagai penggerak untuk membuat perubahan politik. Selain itu juga, parti ini menggunakan slogan Merdeka dengan Darah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Parti yang seterusnya ialah Pergerakan Pemuda Melayu. Tarikh parti ini ialah pada bulan Mac 1946 di bawah pimpinan yang pertama Muhammad Siraj Yaman, yang kedua Awang Ramli, yang ketiga Rosli Dobi, yang keempat Moshidi Siddiq. Perjuangan parti ini yang pertama menentang penjajahan British dan juga menuntut kemerdekaan negeri Sarawak. Baiklah, tidak asing lagi parti ini yang kita pernah dengar, United Malay Organisation, iaitu UMNO. Tarikh penubuhan UMNO ialah pada bulan Mei 1946 di bawah pimpinan Dato' Onn Jaafar dan juga Tengku Abdul Rahman. Perjuangan parti ini yang pertama menentang Malaya Union dan juga bekerjasama dengan kaum lain untuk mencapai kemerdekaan. Parti yang seterusnya iaitu Parti Kebangsaan Melayu Labuan iaitu PKML. Tarikh penubuhan parti ini pada bulan Jun 1946 di bawah pimpinan Tengku Nordin dan juga Zakaria Khan. Perjuangan parti ini yang pertama meningkatkan kemajuan dalam bidang sosial ekonomi. Yang terakhir, menuntut agar Sabah dimerdekakan daripada pentadbiran British. Parti yang seterusnya adalah Malayan India Congress atau dikenali sebagai MIC.
Parti ini ditubuhkan pada Ogos 1946 di bawah pimpinan John Terry dan juga K.L. Dewata. Perjuangan parti ini yang pertama menjaga kepentingan orang India di tanah Melayu. Yang terakhir memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama kaum Melayu. Parti yang seterusnya ialah Parti Politik Barisan Pemuda ataupun dikenali sebagai PARIP, BARIP. Tarikh penubuhan parti ini pada bulan Disember 1946 iaitu di Jesetten dan Labuan di bawah pimpinan iaitu Mando Sharif. Yang kedua, Iman Suhaili Yaakob. Yang ketiga, Pengiran Ahmad. Perjuangan parti ini adalah yang pertama menyatukan anak negeri dan bekerjasama memperbaik keadaan ekonomi dan juga politik. Yang terakhir adalah tuntutan keadilan dari pentadbiran pihak British. Ya, seterusnya parti politik adalah Barisan Pemuda Sarawak, PBS. Tarikh penubuhan pada bulan Jun 1947 di bawah pimpinan Abang Muhammad Kasim Taha dan juga Ahmad Zaidi Andrews. Perjuangan parti ini yang pertama memperjuangkan kepentingan penduduk Bumi Putera ke arah berkerajaan sendiri dan juga menentang penyerahan Sarawak kepada British. Ya, parti yang terakhir ialah pada tahun 1940-an iaitu Malayan China Organization, MCA. Tarikh penubuhan parti ini ialah pada bulan Februari 1949 di bawah pimpinan Tan Chen Lock, yang kedua Yon Son Lee dan yang ketiga H.S. Lee. Perjuangan parti ini adalah memelihara kepentingan kaum Cina dan perjuangan yang seterusnya bekerjasama menentang komunis di tanah Melayu. Manakala penubuhan parti pada tahun 1950-an antaranya ialah Independence of Malaya Party ataupun dikenali sebagai IMP. Tarikh penubuhan pada bulan September 1951 di bawah pimpinan Dato' Onn Jaafar dan Tan Chen Lock. Perjuangan parti ini yang pertama menyatukan rakyat pelbagai kaum di tanah Melayu dan kerjasama kaum sebagai dasar penting untuk mencapai kemerdekaan. Parti yang seterusnya ialah Parti Islam Setanah Melayu ataupun PAS. Tarikh penubuhan parti ini pada bulan November 1951 di bawah pimpinan Haji Ahmad Fuad Hassan dan juga Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Perjuangan mereka adalah memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi tanah Melayu dan juga penyatuan pentadbiran Islam di negeri Melayu. Parti yang seterusnya ialah People Progressive Party atau dikenali sebagai PPP. Tarikh penubuhan parti ini ialah pada bulan Januari 1953 di bawah pimpinan Dr. S. Kanapa Hipilia dan juga Dr. Singewasangam. Perjuangan parti ini ialah memperjuangkan hak sama untuk semua kaum dan juga memperjuangkan keadilan sosioekonomi berasaskan demokrasi berparlimen. Baiklah, parti yang terakhir pada tahun 1950-an adalah Parti Negara. Tarikh penubuhan parti ini ialah pada tarikh bulan Februari 1954 di bawah pimpinan Dato' Onn Jaafar, Dato' Hamzah Abdullah, Hia John Sian dan EEC Surasingham dan juga P. Ramani. Perjuangan parti ini yang pertama menuntut kemerdekaan dengan kerjasama semua kaum. Yang terakhir membentuk satu parti bagi semua rakyat untuk membentuk negara tanah Melayu. Rumusan melalui penubuhan parti politik, kebanyakan parti berasaskan dari segi aspirasi dan keahlian. Sebahagiannya untuk adalah memperjuangkan kepentingan kaum. Terdapat parti politik pelbagai kaum sebagai usaha membentuk parti bercorak kebangsaan. Dengan adanya pemufakatan dan kesederhanaan dalam perjuangan amat penting bagi memastikan keharmonian, kesejahteraan masyarakat dan juga kestabilan politik.
Dalam subtopik ini juga membincangkan juga kerjasama politik ke arah kemerdekaan. Dengan adanya sikap tolak ansur dalam gerakan politik mencapai kematangan apabila berlaku kerjasama politik antara kaum pada pertengahan tahun 1940-an. Sebelum wujud kerjasama parti politik, terdapat pakatan antara gerakan tertentu yang merintis kerjasama kaum untuk mencapai kemerdekaan. Dengan adanya Pakatan Putera dengan AMCJA, iaitu Pusat Tenaga Rakyat Putera di bawah pimpinan Datuk Burhanuddin Al-Helmi, dan Al Malaya Congress of Joint Action, iaitu diketuai oleh Tan Cheng Lock. Peranan pakatan ini ialah yang pertama, perintis untuk memupuk kerjasama politik antara kaum. Yang kedua, melahirkan manifesto Perlembagaan Rakyat sebagai aktiviti pembinaan negara bangsa merdeka. Manifesto ini mencadangkan pemerintahan sendiri, pembentukan dewan, perundangan dan juga penerimaan satu kewarganegaraan. Yang kedua ialah persidangan kebangsaan yang bertarikh. Tarikh persidangan ini ialah pada bulan Februari 1954. Ketua adalah terdiri daripada Datuk Parlimen Bukit Gantan, iaitu Menteri Besar Perak, iaitu Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz. Peranan adalah persidangan ini membincangkan masalah membentuk gabungan parti politik kebangsaan Tanah Melayu yang bersatu. Parti ini turut disertai oleh Parti Independence of Malaya Party IMP, Malaya India Congress MIC, Persatuan Charlottesnes Malaya, Persatuan Eurasian Malaya. Tuntutan adalah menuntut agar diadakan pilihan raya persekutuan. Yang ketiga ialah Konvensyen Kebangsaan. Konvensyen merupakan persidangan anggota pertubuhan politik untuk membincangkan sesuatu perkara. Pengajunya terdiri pada UMNO, iaitu Tengku Abdul Rahman, MCA Tan Cheng Lock. Tarikh konvensyen ini ialah pada bulan Ogos 1954. Peranan adalah membincangkan usaha ke arah kemerdekaan dan masa depan Tanah Melayu. Parti yang turut hadir adalah terdiri daripada Parti Islam Setanah Melayu PAS. Yang kedua, Persetiaan Melayu Kelantan. Yang ketiga, Persatuan Melayu Semenanjung. Keputusan telah meluluskan resolusi mendesak British mengadakan pilihan raya persekutuan. Yang terakhir adalah pembentukan Parti Perikatan. Tarikh pembentukan ini ialah pada bulan Oktober 1954. Parti ialah terdiri pada MIC menyertai UMNO dan MCA membentuk perikatan. Hal ini melekatkan kerjasama tiga kaum yang terbesar di Tanah Melayu. Logo merupakan logo kapal layar, melambangkan kesediaan menempuh cabaran dan rintangan bagi mencapai kemerdekaan negara. Pembentukan Parti Perikatan ini adalah penting. Kepentingannya adalah kerjasama penting untuk mencapai kemerdekaan dan memastikan penduduk berbilang kaum di negara kita dapat hidup dalam rukun dan damai. Ya, daripada rumusan kesimpulan melalui bab ini 7.5 ialah usaha ke arah kemerdekaan menekankan langkah pemupukan kerjasama dan perpaduan sebagai asas pembinaan negara bangsa. Dengan ada persiapan ke arah berkerajaan sendiri diadakan bagi memastikan penduduk tempatan mampu mentadbir sendiri. Dasar kerjasama atau pemufakatan antara kaum telah dicapai melalui sikap, toleransi dan perundingan untuk mewujudkan keharmonian dan muhibah dalam kalangan penduduk. Dengan sikap kegigihan dan kebijaksanaan pemimpin dahulu telah mewujudkan asas kerjasama dari segi aspek politik, ekonomi dan juga sosial wajar kita hargai. Ya, seterusnya kita pergi kepada soalan pembincangan, iaitu soalan objektif. Yang pertama,
Jadual di bawah merupakan usaha menuju ke arah berkerajaan sendiri. Kita tengok ya, jadual di bawah tahun Februari 1954 Pakatan Persidangan Kebangsaan. Pada bulan Ogos 1954 Konvensyen Kebangsaan. Apakah tujuan utama persidangan dan konvensyen tersebut diadakan? Ada 4 pilihan jawapan. Seperti biasa, pelajar haruslah menjawab satu sahaja jawapan yang tepat. A. Membuat kerjasama antara rakyat berbilang kaum. B. Mengenal pasti masalah rakyat. C. Mengkaji semula syarat kerakyatan. D. Menyekap perluasan pengaruh komunis. Ya, betul. Jawapan yang lebih tepat ialah A. Memupuk kerjasama antara rakyat berbilang kaum. Tanya, cikgu ucapkan. Ya, kita teruskan kepada soalan objektif yang kedua. Kerjasama dan pakatan 3 parti politik terbesar di Tanah Melayu telah wujudkan pada bulan Oktober 1954. Apakah logo yang telah dipilih oleh parti perikatan dalam usaha menuju ke arah berkerajaan sendiri? Seperti biasa, ada 4 pilihan jawapan. Tapi pelajar harus memilih antara A, B, C ataupun D. Satu jawapan yang tepat. A. Kereta api. B. Rumah. C. Kapal layar. D. Perahu. Ya, betul. Jawapan yang lebih tepat adalah logo yang bercorak kapal layar. Ya, tanya, cikgu ucapkan. Baiklah, kita pergi kepada soalan kebat. Penubuhan parti-parti politik di Malaysia menunjukkan kepentingan berorganisasi dalam perjuangan. Ulaskan 4 markah. Seperti biasa, pelajar haruslah mempunyai 4 perkara dalam penulisan esei. Yang pertama adalah fakta, yang kedua huraian, yang ketiga contoh dan juga inference. Ya, ini adalah jawapan kebat yang lengkap. Kepentingan berorganisasi dalam perjuangan ialah, itu adalah kehendak soalan tadi. Pelajar haruslah menyalin dan kehendak soalan dengan lengkap. Kepentingan berorganisasi dalam perjuangan ialah menjamin kestabilan politik. Menjamin kestabilan politik merupakan fakta. Hal ini kerana mewujudkan pentadbiran yang berkesan dan sistematik secara tidak langsung, pengurusan dalam parti dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa sebarang masalah. Ini adalah merupakan huraian. Contohnya, parti politik akan ditadbir oleh ketua-ketua atau pemimpin yang berwibawa serta bertanggungjawab. Ini adalah contoh. Kesimpulannya ialah sistem berorganisasi dapat menyusun pengurusan parti politik dengan lebih teratur dan juga berkesan. Ini adalah merupakan influence. Pelajar haruslah menulis dalam bentuk esei dalam satu perenggan, satu isi. Maka di sini bahawa pelajar akan mendapat markah penuh jika pelajar mempunyai fakta dan juga mempunyai huraian, contoh dan inference. Fakta 1 markah, huraian 1 markah, contoh 1 markah, inference 1 markah. Jadi pelajar akan mendapat markah penuh 4 markah. Ya, sampai di sini saja daripada saya, Cikgu Nurmizawati. Dan dah tamatlah topik kita hari ini, perbincangan bab 7, usaha ke arah kemerdekaan. Topik 7.1 hinggalah 7.5. Baik, kita jumpa lagi. Saya harap pelajar dapat mengikuti perbincangan saya pada hari ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.